Assalamualaikum, salam Ramadan dan selamat berpuasa buat semua. Anda bersama saya Maya dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu lalu. Berita pertama, kita mulakan dengan pada awal tahun lalu munculnya dakwaan yang mengatakan terdapat sekumpulan penggodam dikenali sebagai rootkit telah menyerang pengendali telekomunikasi tempatan iaitu Maxis. Menteri Digital memaklumkan bahawa Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP telah melaksanakan siasatan susulan dan mendapati tiada ketirisan data peribadi yang terlibat. Mengikut semakan, hanya portal Maxis Interactive Retail Assistant MIRA Queue Management System di satu cawangan Maxis sahaja yang terkesan. Sistem berkenaan dikatakan tidak mempunyai sebarang sambungan kepada mana-mana sistem kritikal Maxis. Berita seterusnya mengenai SKMM yang bekerjasama dengan 5 syarikat telekomunikasi dalam mewujudkan alat untuk membantu ibu bapa untuk memantau dan mengawal aktiviti dalam talian anak mereka. Alat kawalan untuk ibu bapa ini membolehkan mereka menapis, mengehadkan dan menyekat kandungan dalam talian yang dilihat oleh anak-anak. Bukan itu saja, pelaksanaan program pendidikan dan kesedaran tentang keselamatan internet akan terus dipergiatkan menerusi inisiatif seperti Klik dengan Bijak dan Sukarelawan ICT Malaysia MIV di sekolah serta Pusat Penyebaran Maklumat Negara NADI di seluruh negara. Peningkatan yuran komisen di Shopee kini dikenali sebagai Shopee Marketplace Commission Fee. Yuran baru akan mula aktif pada 20 Mac 2024 di mana ia memperlihatkan peningkatan kadar komisen sehingga sekali ganda. Kadar ini adalah tanpa SST di mana dengan penyertaan cas SST 8% pula ia akan mencapai lebih tinggi sedikit. Shopee menyatakan yuran ini akan dikenakan pada kedai yang telah beroperasi lebih 120 hari saja sementara kedai di bawah 120 hari tidak akan dikenakan sebarang cas yuran komisen. Percubaan ketiga SpaceX untuk melancarkan kapal angkasa Starship ke angkasa berjaya dilakukan. Starship telah dilancarkan dari Boca Chica, Texas dan berjaya dipisahkan daripada roket Super Heavy yang digunakan dengan ia tiba ke orbit yang disasarkan. Kejayaan tersebut memberikan harapan untuk Starship digunakan untuk misi Artemis ke bulan sekitar 2026. Namun walaupun Super Heavy berjaya diarahkan kembali ke bumi selepas proses pemisahan, tetapi enjin roket Raptor yang digunakan tidak berjaya dihidupkan semula menyebabkan ia terhempas ke permukaan Teluk Mexico. Pengguna yang melalui Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang kini boleh membuat transaksi menggunakan kad debit dan kad kredit sebagai alternatif kepada Touch and Go dan juga RFID. Ini adalah ujian rintis awam sistem pembayaran terbuka yang sedang dilakukan di Plaza Tol berkenaan. Ia boleh diakses di lorong-lorong yang dipasang papan tanda dengan logo My Debit, Visa dan Mastercard. Kemudiannya, 2 terminal khusus disediakan untuk Touch and Go dan My Debit Visa Mastercard yang membolehkan pengguna menyentuh kad debit serta kredit pada peranti berkenaan untuk transaksi tol. Kamera litar tertutup CCTV oleh pemilik Airbnb diharamkan penggunaannya di seluruh unit bagi menjaga privasi penyewa. Garis panduan ini diguna pakai pada kesemua pemilik unit Airbnb di seluruh dunia bermula 30 April hadapan. Pemilik unit diberikan masa untuk menanggalkan kamera CCTV yang telah dipasang. Penggunaan kamera pada ruang luaran unit seperti pada loceng pintu masih lagi dibenarkan. Namun jika kamera CCTV diletakkan di bahagian luaran unit, pemilik perlu memberitahu penyewa lokasi di mana ia diletakkan. Kini Figure memperlihatkan pengembangan baru dengan kerjasama OpenAI untuk membangunkan model kecerdasan buatan untuk robot. Melalui demo yang dipertontonkan, ia menunjukkan robot berkenaan boleh mengenal pasti apakah yang berada di hadapannya selain berinteraksi dengan manusia berkenaan dengannya, termasuk mengapa ia mengambil sesuatu langkah berkenaan. Ini sekaligus memperlihatkan perkembangan robot Figure 01 yang mana bukan terhad untuk penggunaan di kilang saja sebagai ganti tenaga kerja manusia, tetapi boleh diperluaskan lagi penggunaan meliputi tugasan lain. Shigeshi Nigeshi, iaitu pencipta mesin karaoke, telah meninggal dunia di usia 100 tahun di Jepun. Beliau mencipta mesin karaoke pada tahun 1967 selepas mendapat idea menghasilkan mesin yang membolehkan sesiapa saja menyanyikan lagu kegemaran mereka apabila diperlukan. Walaupun beliau adalah pencipta mesin karaoke, beliau tidak pernah menerima sebarang keuntungan selepas mesin ini menjadi popular di seluruh dunia kerana tidak pernah mempatentkan rekaan disebabkan oleh prosesnya yang terlalu rumit serta mahal.
Pelancaran rangkaian 5G kedua mungkin ditangguhkan walaupun DNB telah mencapai 80% liputan seperti perancangan sebelum ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, penangguhan itu juga adalah untuk lembaga DNB dibentuk terlebih dahulu. Pembentukan rangkaian 5G kedua ini berhadapan beberapa isu, antaranya ialah penggunaan kelengkapan Huawei dan ZTE. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah masing-masing mengeluarkan amaran kepada negara untuk tidak menggunakan kelengkapan dua syarikat China ini atas faktor keselamatan. Namun ketika itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan kerajaan tidak akan menghalang penggunaan kelengkapan telekomunikasi China untuk rangkaian 5G kedua negara. Rang undang-undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok sekiranya ingin terus beroperasi di Amerika telah diluluskan oleh Dewan Perwakilan Amerika Syarikat. Rang undang-undang itu menerima sebanyak 352 berbanding 65 undian dan kini perlu melepasi Senat pula sebelum ditandatangani oleh Presiden Biden untuk berkuat kuasa. Sekiranya ini berlaku, TikTok perlu dijual kepada entiti milik Amerika Syarikat dalam masa 6 bulan. TikTok telah pun mengeluarkan kenyataan mereka akan menentang RUU yang dilihat tidak berasas. Maka berakhirlah berita mingguan untuk kali ini dan selamat berpuasa buat semua. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.